meeting kan. Yang pertama, how do we learn? Amalan kita daripada kita kecil sampai sekolah rendah, sekolah menengah, okey. Bahkan sekarang kita belajar di surau, belajar di masjid, belajar di bengkel-bengkel macam ni, kat tempat-tempat lain kita pergi. Okay, why question? Itu antara isu-isu kita nak highlightkan. Adakah kita menggunakan question efektif? Apakah question to ask? Type of question. Yang last kali aku yang practical strategi yang kita perlu amalkan. Apa dia? Strategis yang mudah dan cepat untuk kita buat dalam kita nak melontarkan soalan-soalan yang berbentuk high order thinking ni, ataupun yang paling kurang ialah yang low punya apa soalan. How do we learn yang pertama? Ini based on research juga tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah tengok bentuk piramid macam ni. Kalau saya bentuk piramid macam ni, saya ingat makan aja. Pukul 10 ada lapar tak breakfast lagi. Urus dia, mana urus dia kat sini? Dah balik. Minuman kita tu keluar. Minuman kita tu untuk pagi ke untuk tengah hari? Boleh tak? Dr. Sabi tanya. Kalau untuk pagi saya rasa boleh buat kopi rani. Jangan berlari pula sambil minum. Kalau untuk tengah hari tak boleh. Saya rasa macam tea break punya kot. Okay, so kalau kita tengok piramid ni 5% until 90%. Siapa boleh bantu saya? Muhammad Sufi. Mana Muhammad Sufi? Okay, Cik Sufi daripada mana? Rawang Okay, silakan Cik Sufi. Berkaitan dengan cara ini kan? Yes, saya. Boleh elaborate? Pada pandangan saya, ini adalah satu sistem piramid dalam proses pembelajaran pelajar itu sendiri. Iaitu pada pandangan saya lah, iaitu bagaimana kalau kita nak memulakan sesuatu penyoalan kepada pelajar, bermaksud kita tidak boleh terus kepada HOTS. Bermaksud sebagai guide kepada pelajar, kita boleh bermula daripada logs dan sehingga kepada HOTS. Okey, terima kasih Cik Sufi. Bermakna kat sini based on question tadi, penyoalan tadi, sebenarnya daripada yang pertama, okey, daripada yang pertama lecture sampai yang teach others tu, setiap every stage tadi kita boleh mengemukakan teknik penyoalan. Cuma kat sini piramid ni nak highlightkan kepada kita bahawa yang sebenarnya yang banyak anak murid kita, pelajar kita, students kita dan kita sendiri dapat apa impak daripada apa yang kita belajar ialah dengan cara yang kat bawah ni. Okay, saya ingat kalau kita dalam agama Islam, dia kata apa? Kita mengajar orang Al-Quran, besar pahala dia. Sebab tu saya tengok ada dekat surau saya nampak dia adalah pegawai Petronas. Tetapi setiap kali lepas sembahyang subuh, saya nampak ada 2-3 orang duk belajar Al-Quran dengan dia. Kenapa Pak Syekh ni, abang ni berada di perangai macam tu? Padahal dia bukan didikan orang kata belajar background agama. Sebab dia cuba nak aplikasikan dengan teach others tadi, pembelajaran learn tadi lebih nampak impaknya dengan cara dia mengajar. Macam tu dah juga kalau student research methodology saya. Minggu first sampai minggu yang ke-13 saya akan bagi lecture secara team teaching. Tapi minggu yang ke-14 saya wajibkan mereka sesama mereka teach others. Dengan cara macam tu, impak amat berkesan. Level kita dengan anak murid kita, dengan students kita, kadang-kadang dia ada gap nak menyampaikan ilmu tadi. Tapi bila dia sesama mereka, mereka sesama mereka tadi, mereka lebih mudah untuk memahami. Sebab tu dia letak kat sini 90% yang kita dapat impak dia ialah daripada yang bawah. Dan lecture macam ni sebenarnya 5% saja. Oleh sebab itu kita minum dulu. Okey tuan-tuan, kita minum dulu sekejap. Okey, kita take rest. Dah sejam dah. Tuan-tuan Nabi Rashid sampai ada bawah cari fakulti pendidikan. Saya minta maaf.
Okay, apapun selamat datang berjumpa lah. Okey, silakan santai dulu, kita bagi rehat sekitar 15 minit. Okey, kita berhenti tangguh kata sekejap. Allah Alam. Kita habiskan perbincangan kita, sembang-sembang kita berkaitan dengan question skill dalam untuk kita melahirkan fikiran tinggi anak-anak didik kita. Dan rasanya perut pun dah terisi sikit tadi, teralas. Okey, breakfast lambat kita ni, sorry. Okey, saya sampai-sampai kita tea break tadi, kita sangat beruntung hari ni. Kita ada seorang daripada senior consultant Center for Teaching IIUM, Tuan Zahari kita. Mana Tuan Zahari? Ada tak? Di belakang sana. Dia duduk di belakang air. Dia duduk belakang air. Okey, Tuan Zahari, banyak pengalaman. Kalau tuan-tuan nak membuat networking dengan Tuan Zahari, dia ada di belakang sana. Dia orang yang bidang kebat juga. Okey, bidang kebat. Okey, so alhamdulillah hari ni tujuan selain daripada kita berbaikir, kita membina networking sebenarnya tuan-tuan. Itulah peranannya bila kita berjumpa. Macam juga kita pergi seminar ke conference, kita ingin membina networking, bidang yang sealiran dengan kita. Okey, dan sembang juga tadi dengan Tuan Ilyas di hadapan saya ni juga, kita nampak sesuatu yang kita nak mulakan di dalam bilik darjah, whatever yang perkara-perkara yang positif, apatah lagi bila kita berbincang dengan isu kebat sekarang, ia sebenarnya bermula daripada rumah. Komunikasi, pakar komunikasi kita ada kat sini, Dr. Zamri kita. Okey, di sebelah yang orange, saya sebelah kanan saya ni orang pakar komunikasi. Kalau tuan-tuan nak membina networking dengan Dr. Zamri, sebenarnya berada di depan saya ni ramai pakar-pakar daripada kurikula, daripada sekolah. Ni sekolah menengah Sri Dusun Nanding, okey, dengan IT-nya, okey, kepakarannya. So alhamdulillah kat sini kita berjumpa ramai-ramai kenalan kita. So every single yang kita nak lakukan di sekolah sebenarnya bermula di rumah. Parents as a father and mother try to break the barrier di antara mereka dengan anak-anak dengan berkomunikasi, menyuarakan pendapat, pandangan, menyoal. Saya ingat anak saya umur 3 tahun, dia selalu tanya, "Abang, kenapa matahari ada siang hari?" Saya jawab, "Sebab bulan tak ada." "Kenapa bulan tak ada?" "Sebab malam tak datang lagi." Macam-macam jawapan dia. Dah last, hujung sekali, kerbau sakit perut kerana kayu api basah. Last sekali, ular nak makan katak. Dia tak tanya lah. Sampai last sekali soalan, ular makan katak sebab dia makanan aku. So dia tak tanya. Bermakna apa tuan-tuan? Dia try to answer, to ask. Kita jawab, respon, maklum. So proses menjawab maklum balas tu amat penting dalam proses pendidikan. So maksud saya dia bermula di rumah. Kalau parents tidak membina suasana, bi'ah suasana yang macam tu tadi, itu peringkat anak umur 3 tahun. Macam mana anak yang sekolah rendah, yang sekolah menengah, yang kita terpaksa jadikan kawan mereka sebenarnya, berkawan dengan mereka. Try to memahami, okay? Try to, orang kata apa, menelusuri hati dia, apa kehendak dia. So berkomunikasi. So based on that, questioning berlaku. So bawa that kind of bi'ah ke sekolah, maka dia akan membantu proses di sekolah. Mana tak adalah cikgu dalam 50 orang dalam satu kelas, Cikgu Norai, satu kelas 50 orang, kuatah pada cikgu dengan berbagai background. At least dengan adanya that kind of institusi keluarga yang macam tadi membantu. Itu nak menunjukkan kepada kita bahawa antara yang di-highlight kat sini, how do we learn? Teach others. Kita mengajar anak-anak secara kat rumah bersama dengan adik-beradik dia. Kita dengar je perbualan mereka. Senyap ke mereka bersembang, apa mereka buatkan, mereka bertanya. Itu banyak mereka dapat kongsi pembelajarannya di situ. So saya tak nak pergi terus, saya nak pergi seterusnya pada slide yang lain. Why question? Kita dah lontarkan dah di awal tadi.
Okay, question is a key aspect of the teaching and learning process. Teachers can improve their use of questioning, focus on type and questioning and strategy for using them. Teacher macam cikgu daripada kesulitan yang cakap tadi, cikgu memang dah amalkan. Cuma kat sini kita nak fokus on types of question. Itu saja. Daripada load, angkat kepada aplikasi, analisis, sintesis, penilaian dan sebagainya, hingga mereka cipta dan strategi untuk menggunakan perkara tersebut. Okay, question should draw people into the learning process. Okay, as well checking. Okay, dia punya knowledge dia. Bukan saja kita kalau macam Barat punya style, knowledge just a knowledge. Mereka nak ilmu tu semata-mata, tapi kita tak. Knowledge kita itu sebagai penggerak untuk kita bergerak ke perkara yang lebih besar, untuk memenuhi apa kehendak agama kita, apa kehendak kehidupan kita as a ASEAN, as a Malaysian punya culture. So, maksudnya dengan question tadi dapat membantu pelajar untuk proses pembelajaran yang seterusnya. Kita nampakkan anak-anak murid kita, kadang-kadang dia tak excellent PT3, dia tak excellent SUM, tapi once dia masuk universiti dia excellent. Kenapa? Sebab cikgu-cikgu di sekolah telah mengasah mereka, dan bunga-bunga tu keluar semasa di universiti. Sometimes berlaku pelajar-pelajar kita semasa di sekolah menengah very excellent, tapi bila dia masuk ke universiti dia pengalaman tuan-tuan sendiri. So kita nak proses tu berterusan. Itu tujuan question skill kita buat. Research shows that the effective teachers use a greater number of higher order questions. Ini based on research. Makna kata kat sini, seorang guru yang bagus, yang berkesan ialah guru yang menggunakan banyak high order question and open question. Okay, bermakna kat sini keperluan, kepentingan untuk kita jadikan benda itu kebiasaan. Macam kita kat rumah, contohnya kita tak nak marah-marah anak, tapi kita memberi penjelasan. Abang, kalau abang tak buat macam ni, maka akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. So that's kind of stance dalam bentuk penerangan, okay, membantu proses pemikiran mereka. Lah betul lah yang aku cakap, tak sepatutnya aku buat macam ni kerana maka tidaklah jadi rumah kita macam zoo. Faham maksud saya zoo? Sana menjerit, sini menjerit, kakak menjerit, adik menjerit. Itu saya lah tuan-tuan, alhamdulillah. Okay, bermakna kat sini effective teachers, effective parents ialah maksudnya number of question, high order question itu selalu dibiasakan kepada anak murid. Okay, kita ada masa sejam lagi, tajuk tak masuk lagi ni. Tajuk belum masuk kan? Okay, most teachers' question are answered in less than a second. Kita tanya budak kita, belum sempat budak jawab, kita dah memberi jawapan. 35 minit nak habiskan banyak lagi silibus biologi nak kena habiskan monitoring. Bermakna kat sini kita tidak ada yang kita panggil wait time tadi, issue wait time. Sedangkan increasing wait time 3 second, 10 second tadi akan improve quality of answer. That's the fakta, reality based on research. Bermakna ada beza dia. So itu cabaran kita untuk using question secara efektif. Okay, bermakna kita memberi masa kepada pelajar untuk menjawab. Okay, saya cepat sikit.